Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini, kita sama-sama dapat bertemu sekali lagi dalam memperbincangkan apa yang telah tersebut di dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang dikarang oleh seorang ulama terkemuka yang digelar sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan namanya Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan lepas kita dah bincang daripada perkara fasal pada niat ikhlas, ataupun dari hal bab yang menyatakan tentang ikhlas pada niat dalam setiap amal, dalam setiap kata-kata kita, dalam setiap hal ahwal yang sulit ataupun yang terang.
Maka kita dah bincangkan hadis yang pertama, iaitu hadis yang masyhur daripada kalangan kita tentang kelebihan bagi orang yang berniat dengan niatnya yang suci. Iaitu sekira-kira kalau seseorang itu niat dengan sesuatu perkara, iaitu niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganjarkan ke atas dirinya dengan niatnya itu sendiri. Dan sekiranya dia melakukan amal kebajikan tersebut, maka dia akan dapat 2 pahala daripada perkara tersebut, iaitu perkara yang pertama, perkara yang diniatkan, dan perkara yang kedua, perkara yang dilakukan. Maka dia akan peroleh 2 perkara. Maka kita sebut juga pada pertemuan yang lepas, sekira-kira kalau seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala belum menghitung ke atas dirinya lagi akan dosa. Tetapi sekiranya dia telah melakukan, maka barulah dicatatkan ke atas dirinya itu dosa yang dia lakukan. Maka kita bincang juga pada pertemuan yang lepas, apa dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah apa yang dikatakan oleh seseorang. Sebagai contoh, kita kata niat itu tidaklah menghalalkan cara kita, dan juga cara kita juga tidak menghalalkan akan niat kita. Sebagai contoh, kita niat sesuatu perkara yang baik tapi kita melakukan perkara yang tidak baik, itu tidak akan berlaku. Ataupun kita buat perkara yang baik tapi niat kita tak baik, tengoklah, bergantung kepada keadaannya. Niat baik, buat tak baik, buat baik, niat yang tak baik, maka dia tak akan jadi daripada perkara tersebut. Sekiranya berlaku perkara yang tersebut, sebagai contoh, niat kita baik, buat yang tak baik, maka akan dihitung bagi diri kita sebagai dosa. Ataupun niat itu tak baik tapi buat itu baik, maka dia akan menjejaskan amalan kita. Sebagai contoh, kita kata niat yang baik tapi perbuatan tak baik. Contoh, kita kata kita mencuri, perbuatan kita tak baik. Niat kita baik dengan sebab kita mencuri tadi, kita nak tolong orang lain. Maka kata para ulama, dengan niat yang baik tadi tapi perbuatan kita jadi tidak baik, maka dia akan menjadikan kita dihitung mendapat dosa, tidaklah mendapat kebajikan yang baik. Maka itu hal yang bertentangan dengan apa yang dibincangkan kita tentang dari hal ikhlas pada niat. Ataupun kita kata niat kita tak baik tapi perbuatan kita baik. Sebagai contoh, apa dia? Kita tolong orang, bantu orang, sedekah kepada orang. Sebagai contoh, itu perbuatan kita, itu adalah perbuatan yang baik. Niat yang tak baik apa dia? Kita nak mengharapkan orang pandang kepada diri kita. Kita nak mengharapkan orang melihat akan kebaikan kita. Maka dengan sebab perkara tersebut, dia akan mengakibatkan terbatalnya amal kebaikan kita. Amal kebajikan kita, malahan natijah yang bakal kita peroleh adalah penyakit daripada penyakit-penyakit hati. Begitu juga dengan kita hari ini, datang ke masjid, pergi ke rumah Allah, kita pergi menuntut ilmu. Sebagai contoh, ada orang yang hadir dalam majlis ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu, maka dia duduk dalam majlis ilmu itu, perbuatannya baik, kita kata, tetapi niatnya itu tak baik. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam majlis ilmu sebab dia nak orang pandang dia. Dia nak orang kata pada diri dia itu adalah, dia ni adalah orang yang alim. Maka kata ulama, perbuatannya itu pada dasarnya nampak baik, tetapi hakikat sebenar itu adalah tidak baik pada niatnya itu sendiri. Maka kata ulama, itulah yang mengakibatkan terbatalnya amal kebajikannya tersebut dan tak dihitung amal kebaikan. Ataupun kita katakan kita hari ini hadir pergi solat berjamaah di masjid atau di surau,
Sebab kita rasa orang akan pandang kita ni baik. Kita ini digolongkan daripada kalangan orang-orang yang saleh belaka. Maka dengan sebab itu, hari ini dia akan mengakibatkan kita punya perbuatan itu baik, niat kita tak baik, dan dia akan memberikan kesan yang tidak baik juga pada diri kita. Apa dia? Dia akan memberikan mudarat pada diri kita, iaitu kita tidak akan menerima amal kebajikan kita tersebut. Malahan amal kebajikan kita tersebut akan terbatal. Dengan sebab itulah niat kita itu dengan perbuatan kita itu kena seiring. Maknanya kata niat baik, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik juga niat yang baik. Begitulah kita. Ada juga orang kata, mulut aku je jahat tapi hati aku baik. Maka kita kata perkara tersebut adalah bertentangan dengan apa yang sedang kita perbincangkan pada hari ini. Ada pula, tak ada pula orang kata, mulut aku baik, hati aku jahat. Tak ada pula orang kata begitu. Itu dia. Jadi itulah yang kita perbincangkan pada pertemuan yang lepas tentang perbincangan tentang hadis yang berkaitan dengan niat, iaitu innamal a'malu binniyat. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung pada hadis yang kedua. Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, pada hadis yang kedua pada halaman yang ketujuh. Jadi tuan-tuan yang bersama-sama saya dalam live pada kali ini, mohon bantu saya sama-sama untuk tuliskan di ruang komen di bawah ini, supaya rakan-rakan kita yang baru sahaja masuk dalam live pada kali ini, dia dapat maklumat pada perbincangan hadis manakah yang kita sedang perbincangkan. Iaitu hadis yang ketujuh, hadis yang kedua pada halaman yang ketujuh, muka surat yang ketujuh, hadis yang kedua. Jadi boleh tolong saya, bantu saya, kerana saya tidak boleh nak menulis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bantu saya untuk tuliskan di ruang komen dekat bawah tu hadis yang ketujuh, hadis yang kedua pada halaman yang ketujuh, yang memperbincangkan tentang perihal niat itu sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan baca sama-sama hadis yang kedua pada halaman yang ketujuh. Dari Ibu Mukminin Bunda Abdullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه. Jadi bila kata muttafaqun alaih, saya sebut tuan-tuan pada pertemuan lepas, kalau disebut muttafaqun alaih, itu adalah menunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bila kata sahaja dalam hadis itu Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini dia kata muttafaqun alaih, maka di sini jelaslah menunjukkan bahawasanya hadis ini adalah tertujunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang bermaksud disebut apa? Daripada hadis yang kedua menyatakan perihal ikhlas pada niat dan diperhitungkan amal kebajikan kita berdasarkan niat kita. Itu dia kata apa? Daripada Ibu Mukminin, Ummul Mukminin, iaitu bunda kepada Abdullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di sebuah tanah lapang,
mereka pun dibenamkan yang dahulu dan yang kemudian. Ini kisah ini Nabi sebut ketika berlakunya ada sepasukan tentera yang berhajat. Mereka itu hendak menyerang kota Makkatul Mukarramah. Mereka nak menyerang Kaabah. Kemudian apabila mereka ini berhimpun atau berkumpul di satu tanah lapang, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Sama ada mereka yang awal sampai yang akhir, mereka yang berada di sekeliling mereka itu semua dibinasakan Allah. Maka disebut dalam hadis ini, bertanya aku, kata Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bagaimanakah mereka dibenamkan awal dan yang akhir, padahal mereka itu ada pasar-pasar mereka dan orang yang bukan daripada kalangan orang yang bukan dari golongan mereka. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimanakah status orang yang awal dan orang yang akhir? Seperti apa dia? Seperti orang awam. Ini orang pasar, mana orang yang tak tahu. Dengan tujuan mereka itu berhimpun tadi nak serang kota Mekah, mereka tak tahu, cuma mereka kebetulan berada di situ. Dan orang yang bukan daripada golongan mereka ini termasuk orang-orang yang tidak ada kaitan dengan mereka. Orang yang tidak berniat untuk melakukan ataupun tidak berniat untuk menyerang kota Mekah. Dan sedangkan mereka ini juga dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang yang bertujuan niat untuk menyerang kota Mekah. Maka baginda Nabi SAW menjawab, apa dia? Beliau menjawab, dibenamkan mereka awal dan akhir kemudian. Mereka akan dibangunkan atas niat-niat mereka. Allahu Akbar. Bermaksud apa dia? Dibinasakan oleh mereka ini kesemuanya. Semua sekali yang berniat untuk menyerang kota Mekah ataupun yang tidak berniat untuk menyerang kota Mekah. Sebagai contoh, apa dia? Mereka yang bertujuan untuk menyerang kota Mekah, mereka berhimpun pada satu tanah lapang. Dan ada segelintir atau segolongan mereka yang lain datang berhimpun juga pada tempat yang sama, tapi tidak kepada niat untuk menyerang kepada kota Mekah. Maka kata Nabi SAW, mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan terkesan dengan sebab perkara tersebut. Tetapi Nabi kata, nanti di akhirat kelak, mereka ini akan dibangkit menurut niat mereka. Apa dia? Mereka yang berniat untuk menyerang kota Mekah, pada ketika itu Allah binasakan mereka, maka mereka ini akan termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala yang mencampakkan mereka ke dalam api neraka Jahannam. Adapun orang yang kebetulan melalui kawasan tersebut dan dia tidak berniat untuk menyerang kota Mekah pada ketika itu, maka kata Nabi SAW, mereka ini bergantung kepada niat mereka. Kalaulah pada ketika itu mereka hanya bertujuan untuk melalu dan tidak ada tujuan untuk menyerang, dan mereka ada tujuan iaitu niat yang baik yang lain, tapi disebabkan mereka lalu, Allah binasakan dengan terkesan mereka juga. Maka kata Nabi SAW, mereka ini tidak akan dihitung, tidak akan mendapat amal keburukan, melainkan amal kebaikan dengan berdasarkan apa yang mereka niat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita dapati pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah menghantar satu makhluknya yang sangat kecil dan mudah untuk dijangkiti dan mudah untuk merebak, seperti mana kita sebut yang masyhurnya daripada awal tahun hari itu adalah virus ataupun wabak COVID-19. Maka di sinilah yang nak menunjukkan satu rahsia yang sangat besar yang Allah nak berikan kepada diri kita. Iaitu apa dia? Apakah dia pengajaran yang boleh kita ambil? Adalah apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan sesuatu ujian, musibah atau bala, bila Allah turunkan kepada satu negeri,
Maka di sinilah semua juga akan turut terkesan, baik orang beriman ataupun orang tidak beriman, baik orang Islam ataupun tidak Islam, atau kafirlah kita katakan, baik orang yang kita kata baik ibu atau ayah, baik orang yang berumur ataupun yang muda belia, tidak kira siapa juga, apabila Allah turunkan satu ujian di satu penempatan, maka semua juga akan turut terkesan. Sebagai contoh, kita lihat pada hari ini Allah turunkan virus COVID-19, Allah datangkan makhluknya yang bernama COVID-19, yang mana virus ini terkesan juga terkena kepada orang bukan Islam, juga terkena kepada orang Islam, juga terkena kepada orang awam, juga terkena kepada orang alim juga. Dan mereka semua ini Allah Ta'ala uji dengan menurut kadar mereka. Dan perkara yang paling kita sedih, sekira-kira kalau perkara tersebut berlaku kepada orang alim, maka hal yang paling menyedihkan adalah berlakunya fitnah. Malahan kita menjadi orang yang bersekutu dengan orang yang menimbulkan fitnah kepada orang alim. Ini yang kita takut, tuan-tuan, hari ini, fitnah akhir zaman. Kita sedar atau tidak bahawasanya kita pun telah turut sama terpalit dengan fitnah tersebut. Sedangkan Nabi SAW dah sebut, bila Allah turunkan ujian, bila Allah timpakan satu musibah kepada satu penempatan, maka tak akan ada orang terkecuali, semua akan terlibat sama. Kita sebut orang alim ataupun tidak, orang beriman ataupun tidak, orang Islam ataupun tidak, semua akan terkesan. Yang membezakan apa dia adalah orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Apa dia? Mereka yang beriman, mereka akan meletakkan penyerahan hati mereka itu 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahawasanya apa yang telah berlaku ke atas diri mereka ini telah menjadi satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan Allah sayang pada diri mereka, dengan sebab itu Allah uji mereka. Dan mereka mengharapkan dengan sebab Allah uji mereka ini, mereka akan bertambah lagi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diuji dengan sebab ini adalah mereka mendapat rahmat dan redha daripada Allah, sebab mereka redha dengan ketetapan Allah. Inilah yang membezakan antara orang yang beriman. Orang yang tidak beriman pula apa dia? Mereka akan merasakan diri mereka ini tidak berguna dan tidak bermakna langsung. Mereka bertambahlah lagi kerisauan mereka kerana mereka tidak ada tempat bergantung. Lantaran mereka kata apa? Mereka kata lebih baik aku mati daripada aku hidup. Itu orang yang tidak beriman. Lantaran bila diuji kepada mereka dengan hal yang sedemikian rupa, maka bertambah jauhlah hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak beriman makin bertambah jauhlah mereka kepada Allah. Ini berbeza dengan orang yang beriman, maka mereka bertambah dekat. Dan itu tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang kita dapati, yang kita dapat lihat. Perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Kalau orang yang alim bagaimana? Bila mana mereka diuji dengan penyakit begini, mereka tidak melupakan ilmu-ilmu mereka. Malahan bila mereka diuji, mereka tidak putus untuk mempelajari ilmu Allah. Mereka tidak putus untuk mengajarkan akan ilmu Allah.
Lantaran ke mana-mana sahaja tuan-tuan, mereka akan membawa bersama mereka bekalan ilmu, iaitu mereka bawa kitab-kitab mereka itu bersama mereka supaya mereka dalam keadaan sakit di kuarantin selama 14 hari mereka boleh mentelaah ilmu tersebut. Mereka boleh mengajarkan akan ilmu tersebut. Tetapi orang yang bukan daripada kalangan orang alim, mereka ini hanya duduk sahaja, tidak buat apa, main telefon, kan? Buat perkara-perkara yang tidak ada faedah. Maka inilah yang akan menjejaskan mereka yang tidak alim, dan orang yang alim tidak menjejaskan sedikit pun pada diri mereka. Itu sebagai contoh orang yang telah terkesan dengan penyakit COVID-19. Adapun orang yang tak terkena, dia tidak dikenakan dengan penyakit COVID, tapi mereka ini terkesan dengan, sebagai contoh, mereka dibuang kerja, mereka hilang pekerjaan, mereka hilang sumber pendapatan mereka. Maka bagi orang yang tidak beriman, maka kita akan dapati mereka ini sebagai contoh, mereka bunuh diri, mereka terjun daripada tempat yang tinggi kerana bagi mereka inilah penyelesaian bagi jalan yang terakhir. Sebenarnya tidak. Kalau bagi kita yang dalam Islam ini membunuh diri itu, maka mereka tidak akan cium bau syurga sama sekali. Bagi orang yang tidak beriman, penyelesaian mereka apa dia? Mereka mencuri, mereka tak nak ikhtiar. Bagi orang yang tidak beriman pula, ada juga yang beriman tapi makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana diuji, mereka makin jauh dengan Allah, mereka tidak minta kepada Allah, mereka tidak berserah kepada Allah. Dan mereka ini menyalahkan bos mereka, buang mereka kerja dan sebagainya. Tetapi mereka tidak berikhtiar atau berusaha untuk mencari jalan penyelesaian. Ini yang berlaku kepada orang yang tak beriman dan orang yang kurang iman mereka. Adapun yang kalau berlaku kepada orang yang beriman daripada kalangan mereka, mereka itu akan bertambah lagi kekuatan hati mereka bergantung kepada Allah. Mereka yakin rezeki mereka itu Allah akan beri. Dalam tempoh mereka itu tak boleh keluar ke mana-mana, mereka itu tidak ada sumber pendapatan, mereka itu dibuang kerja dalam proses hari ini. Allah uji kita pada dunia akhir zaman ini, ekonomi makin merosot, maka hati mereka ini masih 100% bergantung kepada Allah. Mereka ini masih mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini masih berdoa kepada Allah taala. Hati mereka masih tergantung kepada Allah taala. Usaha mereka masih mereka menyerahkan kepada Allah taala. Segala urusan-urusan mereka, mereka serahkan kepada Allah. Lantaran Allah akan menghantarkan kepada diri mereka itu dengan rezeki-rezeki yang tidak mereka sangkakan. Lantaran mereka akan mengatakan bahawa sebarangkali Allah uji aku ini, mungkin ada kesilapan aku yang terdahulu yang mesti aku perbaiki. Ini bagi orang-orang yang beriman. Kita nilai balik diri kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada pada kategori manakah? Dan kita akan lihat pada saat kita diuji dengan perkara tersebut, Allah turunkan wabak COVID-19, ada yang terkesan, ada yang tidak, dan ada yang ditimpakan musibah sakit. Ada yang mati dengan sebab sakit COVID, ada yang mati dengan tidak sebab sakit COVID. Orang yang mati dengan sebab sakit COVID, mereka ni akan dituduh, mereka ni akan difitnah dengan berbagai-bagai macam. Ada juga yang tidak pula, dia mati dengan sakit COVID. Dia mati bukan sebab sakit COVID, tapi dengan sebab hari ini musibah ini turun, maka mereka ini difitnah dengan sakit COVID tersebut. Maka mereka semua ini yang mati dalam keadaan Allah turunkan musibah dan Allah turunkan ujian pada kali ini, maka mereka itu akan dihitung berdasarkan niat mereka dan perbuatan ataupun amal kebajikan kita. Itu yang kita sebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sebut apa dia? Mereka semua ini, golongan-golongan ini akan dihitung amal mereka itu berdasarkan niat mereka. Sebab tu kita sebut betapa pentingnya ikhlas dalam niat kita, di dalam kita nak melaksanakan amal kebajikan kita. Penting, tuan-tuan. Sebagai contoh, hari ini juga kita terkesan dengan wabak atau virus COVID-19. Dengan sebab itu juga,
Ada orang yang lazim mereka pergi jamaah. Ada orang yang lazim sebelum ini dia dapat berbuat kebajikan, yang ini bersedekah di masjid atau sebagainya. Tetapi dengan sebab wabak COVID-19 ini, mereka ini tidak boleh pergi ke masjid kerana hari ini kita tahu khasnya di daerah Batu Pahat ini, hanya dibenarkan solat berjamaah di masjid khusus untuk 4 orang sahaja ahli qaryah yang dibenarkan. Itu untuk solat berjamaah 5 waktu. Memandangkan di daerah Batu Pahat ini, wabak ini sudah mula menular. Dan ada pun untuk solat Jumaat pada hari ini di daerah Batu Pahat hanya dibenarkan 12 orang sahaja daripada AJK Masjid untuk pergi solat Jumaat. Maka kita dahulu adalah orang yang lazim pergi jamaah. Kita ni adalah orang yang selalu pergi jamaah. Maka berdasarkan hadis yang kita sebut pada sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin, dia kata apa? Adalah bahawasanya orang yang lazim pergi jamaah dan dia telah pun berniat untuk pergi jamaah, tetapi dia tak boleh pergi jamaah dengan sebab uzur syar'i yang menghalang mereka ini daripada untuk pergi jamaah, maka jangan risau. Dia ada perbezaan. Orang yang lazim pergi jamaah dengan orang yang tak lazim pergi jamaah. Orang yang lazim pergi jamaah, sebagai contoh, sebelum ditimpakan penyakit ataupun wabak COVID-19, dia adalah orang yang lazim pergi jamaah. Tetapi dengan sebab kali ini dia tak boleh pergi jamaah dengan sebab dia uzur, dia akan dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala dia niat nak pergi jamaah, tapi disebabkan dia uzur, dia tak boleh pergi jamaah. Pahala yang kedua, apa dia? Dia ini adalah orang yang lazim tapi dia tak boleh pergi jamaah. Dengan sebab dia uzur tadi, dia tak boleh pergi jamaah, dia dapat pahala yang kedua. Pahala buat macam mana? Kalau dia solat dekat rumah dengan cara berjamaah juga, tetapi tak dapat pergi di masjid, maka dia akan dapat 2 pahala, iaitu pahala niat nak pergi jamaah dan pahala buat akan salat berjamaah. 2 pahala. Ini bagi khas bagi orang yang lazim saja. Adapun orang yang tidak lazim pergi jamaah, mereka ini tak istiqamah dalam jamaah. Mereka kata sebahagian ulama, mereka akan dapat 1 pahala sahaja, iaitu pahala mereka niat untuk buat kebajikan tersebut, iaitu nak pergi salat jamaah. Tapi pahala buat mereka tak dapat. Kenapa? Mereka bukan orang yang lazim pergi jamaah. Itu yang disebutkan tentang berkaitan dengan permasalahan niat ini juga, tuan-tuan. Sebab tu betapa pentingnya persoalan ataupun hal yang berkaitan dengan niat kita ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun waktu kita sebelum COVID-19 ni, kita rajin bersedekah. Rajin sangat bersedekah. Ataupun waktu sebelum COVID, kita ni jarang-jarang sedekah. Tetapi dengan sebab COVID-19 ni, kita hilang punca rezeki, kita hilang pekerjaan kita, kita tak dapat nak bersedekah. Kita dah niat nak sedekah tapi tak dapat. Maka kata ulama, kita akan dapat 2 pahala bagi orang yang lazim. Pahala dia niat nak buat sedekah dan pahala lazimnya dia buat sedekah. Bagi orang yang tak lazim, dengan sebab COVID-19 ini, dia terkesan sampai dia tak boleh nak bersedekah. Barangkali dia telah dibuang kerja dan sebagainya. Maka dia dah berniat nak buat sedekah, tapi dia tak boleh nak buat sedekah sebab dia tidak ada duit. Walaupun sesin, maka kata ulama, dia akan dapat pahala dengan niat tadi. 1 sahaja. Sebab tu hebatnya orang yang lazim dalam buat amal. Sebab tu saya ajak diri saya dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Di saat kita hari ini nak tergolong daripada kalangan orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang-orang yang lazim berbuat amal kebajikan. Untuk jadi orang yang lazim ini bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Bukan satu perkara yang mudah. Nak istiqamah dalam satu amal itu bukan satu perkara yang mudah. Sangat susah kita nak istiqamah dalam amal kebajikan kita. Tapi bila mana kita boleh istiqamah,
Natijahnya tuan-tuan, nanti tuan-tuan, bila mana kita tak dapat nak buat perkara tersebut dengan asbab kita uzur, maka kita special tuan-tuan. Kita adalah orang yang special. Tak macam orang yang tak lazim tuan-tuan. Dia kurang baik sedikit nasibnya. Sebab tu kita ajak ikhlas pada niat. Buat satu perkara, biarlah kita mengharapkan semata-mata redha daripada Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Maka insya-Allah antara bahagian yang bakal kita peroleh, antara tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang menjaga akan niat mereka. Orang yang memelihara akan niat mereka. Itu bukti, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, adalah tanda orang yang telah terpilih ataupun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalulah dan kerap kalilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selesai pula perbincangan kita pada hadis yang kedua. InsyaAllah kita terus akan masuk kepada hadis yang ketiga. Saya dah sebut pada pertemuan lepas, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan fokus pada hadis yang pertama lebih panjang dengan penjelasan. Hadis yang kedua saya akan jelaskan sedikit demi sedikit sahaja. Begitu juga dengan hadis yang seterusnya saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Baik, kita masuk kepada hadis yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian yang ada bersama-sama saya dalam live sekarang, tolong tuliskan di ruang komen. Kita nak masuk kepada hadis yang ketiga, halaman yang ke-8. Muka surat yang ke-8, hadis yang ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Tuan-tuan, saya sebut lagi. Hadis ini disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini bererti hadis ini telah disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini telah disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Aisyah? Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah bersabda Nabi SAW, kata apa dia? Tidak ada hijrah sesudah pembukaan, iaitu Fathul Makkah. Nabi kata sebelum pembukaan kota Mekah, selagi mana para sahabat nak berhijrah, boleh hijrah pada ketika itu. Yang mana kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab berhijrah sebelum Nabi SAW. Nabi SAW berhijrah bersama dengan sahabat baiknya, sahabat karibnya, merangkap bapa mertuanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum pembukaan kota Mekah ini, maka nak dilaksanakan hijrah, boleh pakat hijrah. Ini dikatakan hijrah yang paling besar. Yang mana kata Nabi SAW, dia hanya berlaku sekali sahaja. Tetapi setelah berlakunya pembukaan kota Mekah, iaitu Fathul Mekah, tidak ada lagi hijrah yang besar ini, melainkan itu hanya berlaku sekali sahaja. Sebab tu Nabi kata, tidak ada hijrah sesudah pembukaan. Maka ada tak hijrah lain? Nabi kata, ya, ada hijrah yang lain. Tetapi perjuangan dan niat, dan apabila disuruh pergi, hendaklah kamu pergi. Ada hijrah yang lain yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Apa dia hijrahnya? Adalah berjuang kita pada agama Allah, berjuang kita pada jalan Allah, yang mana dipanggil sebagai jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka ini kata Nabi SAW, dia akan berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Apa lagi hijrah yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah adalah niat kita, amal kita. Sebelum ni kita jahat. Setelah itu kita telah mengubah diri kita kepada ke arah kebaikan.
maka itu hijrah yang boleh berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Seandainya hari ini ada orang mengatakan bahawasanya inilah hijrah yang berlaku paling besar, yang mana hijrah ini semakna dengan hijrah pembukaan kota Mekah, iaitu berlakunya pembukaan kota Mekah, maka itu adalah tertolak. Kerana hijrah yang berlaku sebelum pembukaan kota Mekah, lepas buka kota Mekah, tidak ada lagi hijrah yang paling besar, iaitu perkara tersebut. Tapi boleh jadi hijrah yang lain, iaitu hijrah pada jihad, iaitu hijrah pada niat, iaitu hijrah pada satu perkara yang bila kita disuruh untuk pergi, kita pergi. Sebagai contoh, kita sebelum ini Islam, kemudian kita dah masuk Islam dan kebetulan kita bernaung di bawah negara yang bukan Islam, dan dengan sebab kita masuk Islam tadi, kita dipulaukan, kita dihina, kita dicaci dan kita dimaki. Maka dengan sebab itu kita hijrah keluar daripada negara yang bukan Islam masuk kepada negara Islam. Itu membawa maksud hijrah juga, tapi bukan hijrah yang dimaksudkan daripada hadis ini, iaitu hijrah yang paling besar. Ataupun kita ambil contoh yang paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini sekali lagi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabak COVID-19. Ada orang yang diuji dengan wabak COVID-19 ini, ada orang yang makin berkurang imannya dan makin bertambah jauh kepada Allah. Dan ada orang yang beriman tapi makin bertambah imannya itu. Dan ada orang yang kufur, makin bertambah kufurnya kepada Allah. Dan ada orang yang kufur bila diuji dengan wabak ini, makin mereka itu makin dekat dan mereka itu telah masuk kepada agama Islam, makin bertambah keimanan daripada kufur kepada iman. Maka itu akan ada, itulah yang akan dipanggil sebagai sandiwara dunia yang bakal berlaku, yang kita akan lihat dengan jelas. Ada yang bertambah imannya, ada yang berkurang, ada yang bertambah kekufurannya, ada yang masuk kepada iman. Maka sekiranya kita ini adalah orang yang kufur tetapi telah masuk ke dalam kategori beriman, maka itulah bentuk penghijrahan yang berlaku selepas hijrah Nabi SAW. Selepas pembukaan Mekah, itu boleh berlaku hijrah yang seperti itu, daripada beriman kepada tidak beriman. Sebelum ini, sebelum wabak COVID ini, kita malas nak bersedekah. Tapi dengan sebab COVID ini, kita rajin bersedekah. Sebelum COVID ini, kita malas nak pergi jamaah. Tapi selepas COVID, kita rajin pergi jamaah. Sebelum COVID ini, kita banyak buat kejahatan. Tapi lepas COVID ini, kita banyak buat amal kebajikan. Maka dengan sebab itu juga boleh dipanggil sebagai hijrah yang disebut oleh Nabi SAW, termasuk daripada satu golongan, iaitu hijrah pada jihad, hijrah pada niat, dan hijrah apabila disuruh kita untuk pergi kepada kebaikan, kita buat kepada kebaikan. Maka kita tengok balik, tuan-tuan, pada diri kita. Kita muhasabah balik pada diri kita. Kita ini berada pada golongan yang mana? Apakah kita berada pada bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh hijrahkan diri kita kepada yang terbaik. Kita boleh meletakkan diri kita itu dalam keadaan yang terbaik. Kerana kita tahu tujuan hijrah itu sendiri adalah nak mendapatkan kebebasan. Kita hijrah sebab nak dapatkan kebebasan. Adakah hari ini kita hijrah? Hari ini berlaku wabak ini, kita dapat berhijrah? Adakah kita dapat membebaskan diri kita untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah-perintah agama Allah Taala dengan rasa aman? Maka sepatutnya bila kita diuji dengan perkara ini, maka kita akan rasa kita boleh berhijrah kepada yang lebih baik. Kita boleh melaksanakan perintah-perintah Allah dengan aman, tidak terganggu. Tapi malahan kita masih lagi rasa terganggu. Sebab ada anasir-anasir yang tidak baik, yang menghasut, yang memburukkan akan diri kita. Ada tempat yang bila diuji dengan perkara begini, dia terus nak tutup rumah Allah. Sedangkan tempat-tempat maksiat,
kelab malam atau sebagainya masih lagi terbuka. Sedangkan rumah Allah ditutup, majlis zikir ditutup, majlis ilmu ditutup. Tapi ini tidak menjejaskan kita, walaupun tak diberi peluang, kita masih lagi berpeluang untuk melaksanakan majlis ilmu secara atas talian, ini online. Kita masih lagi berpeluang untuk membuat amal jariah dan sebagainya. Kerana maksud daripada jariah itu sendiri tidaklah kecil, tuan-tuan, besar. Yang membezakannya adalah cara kita untuk berbuat amal kebajikan. Sebelum Covid, mungkin kita rajin berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ini bukan bererti waktu Covid ini menghalang untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Tidak. Sebelum kita Covid ini, kita ini banyak buat sedekah. Tapi selepas Covid ini bukan satu perkara yang menghalang kita daripada nak buat sedekah. Sebelum kita Covid, kita rajin buat amal ibadah dengan rajin salat berjamaah. Tapi lepas Covid ini bukan menjadi satu penghalang untuk kita membuat amal kebajikan dengan salat berjamaah. Boleh buat dekat rumah. Sebelum kita Covid ini, kita banyak berzikir kepada Allah. Jangan disebabkan kita Covid ini, kita malas nak berzikir kepada Allah. Kita duduk dekat rumah, kita zikir, buat amal kebajikan yang lain. Sebelum kita Covid ini, kita rajin pergi majlis ilmu. Tapi lepas Covid, kita malas nak pergi majlis ilmu. Jangan begitu, tuan-tuan. Kerana majlis-majlis ilmu ni banyak dilakukan di atas talian. Kita boleh join, tuan-tuan. Sebelum Covid, kita banyak melakukan qiyamul lail, bangun malam, berzikir, baca Quran. Tapi lepas Covid, jangan jadi satu sempadan untuk menghalang kita daripada nak melakukan amal kebajikan kita. Kerana niat kita itulah yang memberikan natijah yang baik buat diri kita. Dan itulah yang akan memberikan kesan, iaitu amalan kita itu menjadi amalan yang baik dengan sebab niat yang baik. Dan perbuatan juga menjadi perbuatan yang baik-baik juga. Jadi itulah yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Untuk pertemuan kita yang pada hari ini, hadis yang kedua dan hadis yang ketiga berkaitan dengan perihal niat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang yang dirahmati Allah sekalian daripada manfaat kitab Riyadhus Salihin ini, dapatlah ia memberikan satu kesan yang baik buat diri tuan-tuan dan puan-puan, dan dapat memberikan natijah yang baik buat diri tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus dalam setiap amal kita, perbaiki akan niat kita, tajdid akan niat kita, sucikan akan niat-niat kita. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekadar itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk kita pada pertemuan kali ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita jumpa pada hari esok pula, hari Sabtu, sambung pada hadis yang keempat yang memperbincangkan daripada perihal niat itu sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya banyakkan amal kita dengan apa dia, tuan-tuan, dengan banyaknya bersedekah, dengan banyaknya berselawat ke atas Nabi, dengan banyaknya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dengan banyaknya buat amal kebajikan yang lain, terutamanya sedekah, tuan-tuan. Dan saya mengajak diri saya dan tuan-tuan supaya bantulah kami, iaitu Pondok Pengajian Ibnu Yazid. Dengan barakat tuan-tuan dapat bantu kami, insya-Allah Allah pemudahkan segala urusan tuan-tuan, dan Allah limpahkan rezeki yang meluas kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, dan Allah ganjarkan dengan ganjaran yang terbaik. Sekiranya tuan-tuan nak menyumbang kepada pondok kami, tuan-tuan boleh salurkan sumbangan tersebut ke dalam akaun MyBank pondok kami yang di bawah ni, dalam live ini ada tulis di bawah, tuan-tuan boleh salurkan tu, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وخصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته